Pengenalan. Perkataan usul fiqh berasal dari dua patah perkataan yang digunakan dalam bahasa Arab. Kedua-dua usul dan fiqh. Dalam bahasa, perkataan fiqh adalah konsep yang mendalam tentang sesuatu perkara. Dalam istilah, perkataan usul bermaksud dalil, kaedah, perkara yang rajih iaitu rujuhan, istishab dan perkara yang dikiaskan ke atasnya iaitu makis alai. Sementara fiqh adalah mengetahui hukum hakam syarak berkenaan mukallaf yang disandarkan dalil-dalil tafsili iaitu terperinci. Walau bagaimanapun, dalam konteks agama, usul fiqh ialah cara seseorang mujtahid menggunakannya untuk menghasilkan undang-undang syarak yang praktikal yang diperoleh daripada dalil yang terperinci. Oleh itu, ilmu usul fiqh ini juga dianggap sebagai bukti dalam bidang fiqh kerana terdapatnya kolektif maklumat penting yang merupakan asas penting sebelum para fuqaha membuat undang-undang. Objektif usul fiqh. Yang pertama, membantu mujtahid dalam menggunakan kaedah istinbat dalam penciptaan undang-undang syarak yang praktikal melalui bukti yang terperinci. Kedua, mempunyai pemahaman yang mendalam tentang undang-undang syarak dan mempunyai mengetahui petunjuk yang diistinbatkan melaluinya. Okey, kita akan masuk kepada wajib muassah. Wajib muassah dalam hukum Islam ialah merujuk kepada kewajipan yang diatur dengan terperinci dan jelas dalam sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis. Kewajipan ini termasuk peraturan umum yang mengikat setiap Muslim. Sebagai contoh, kewajipan beribadah seperti solat, zakat, puasa dan haji. Wajib muassah merupakan komponen penting dalam keyakinan dan ketaatan kepada Allah. Dan ia memberi asas penting untuk amalan harian seorang Muslim. Okey, kita akan masuk kepada konsep wajib muassah. Wajib muassah merupakan wajib yang merujuk kepada konsep wajiban atau warisan yang diwariskan atau diwasiatkan dalam Islam. Termasuk wasiat dan warisan, di mana wasiat adalah arahan tertulis atau lisan mengenai pembahagian harta seperti kematian, sementara warisan adalah pembahagian aset menurut hukum syariah. Konsep ini memungkinkan seseorang untuk memilih cara harta benda mereka diperlakukan setelah kematian selama sesuaian dengan prinsip Islam. Seterusnya, syarat wajib muassah. Wajib muassah tidak boleh diiktirafkan dan sah menurut hukum Islam melainkan ia memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, bahan wasiat haruslah memenuhi peraturan syariat Islam. Sebagai contoh, individu yang membuat wasiat haruslah berada dalam keadaan mental dan fizikal yang waras. Terdapat beberapa batasan terhadap jumlah harta yang boleh diwasiatkan. Tidak boleh lebih daripada sepertiga daripada total harta tersebut. Seterusnya, syarat ia penerima wasiat haruslah dijelaskan dengan jelas sesuai dengan peraturan syariat. Wasiat haruslah dilaksanakan setelah kematian dengan niat baik dan mengikuti peraturan syariah tanpa bertentangan dengan hak-hak ahli waris yang sudah ditetapkan. Aplikasi umum bagi wajib muassah. Konsep wajib muassah dalam Islam berkaitan dengan perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Prinsip ini membentuk dasar etika dan hukum yang berkaitan dengan pembahagian dan pengurusan harta tanah. Prinsip wajib muassah boleh digunakan dengan lebih mudah dalam kehidupan seharian. Individu yang mempunyai keupayaan untuk merancang warisan dengan bijak
dengan bijak dengan berkat wajib muasah. Seseorang boleh merancang pembelanjaan mereka dengan mengambil kira keperluan keluarga, tanggungjawab sosial dengan mengetahui batas sepertiga harta yang boleh diwasiatkan. Ini membantu mengurangkan ketidaksamaan dalam pembahagian harta. Dalam era moden, aplikasi wajib muasah melibatkan konsultasi dengan ahli hukum dan konsultan keuangan Islam. Mereka dapat membimbing individu dalam memahami dan mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam dalam pencarian wasiat serta memberikan nasihat tentang aspek-aspek teknis dan perbajakan. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip wajib muasah, iaitu membangunkan fondasi etika dan tanggungjawab dan merancang warisan. Pemberian wasiat dihubungkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui wasiat mereka. Konsep umum wajib muasah mengajar kita tentang etika kebersihan fizikal dan rohani ditekankan bersama dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Prinsip-prinsip ini berperanan dalam menjaga etika bisnes dan tanggungjawab sosial perusahaan dan atau individu. Wajib muasah ni dapat membina umat Islam yang bersatu padu dalam menjaga antara satu sama lain dalam kehidupan mereka. Seterusnya kita akan masuk kepada aplikasi wajib muasah dalam muamalat. Wajib muasah juga merangkumi pelbagai prinsip dengan konteks muamalat, iaitu prinsip kebersihan dan keteraturan dalam transaksi Islam. Muamalat sebagai bahagian penting dalam kehidupan seharian. Menurut adanya prinsip-prinsip etika dan moral dalam setiap transaksi perniagaan dan hubungan antara manusia. Salah satu prinsip yang mungkin dapat diterapkan dalam muamalat adalah wajib muasah, yang mengandungi makna kebersihan dan penyucian. Meskipun istilah ini tidak umum digunakan, prinsip kebersihan dan peraturan tetap menjadi landasan dalam konteks muamalat Islam. Konteks muamalat Islam. Sebagai contoh, kebersihan fizikal adalah penting dalam muamalat. Menurut prinsip wajib muasah, orang yang terlibat dalam perniagaan haruslah menjaga kebersihan badan, pakaian dan persekitaran mereka. Ini mewujudkan persekitaran yang selesa dan membantu untuk menjalankan transaksi bisnes dengan cara yang hormat dan jujur. Selain itu, dari segi rohani, wajib muasah dalam muamalat juga menjadi perhatian penting. Ini dikatakan kerana tindakan bisnes yang etis bergantung pada kebersihan hati, pemikiran dan jiwa. Pihak yang terlibat diharapkan untuk mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan dosa dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti hidup rohani mereka. Kebersihan lingkungan dalam konteks muamalat adalah penting untuk memastikan keberlanjutan dan kelestarian alam. Prinsip wajib muasah termasuk tanggungjawab sosial dan perusahaan atau individu. Bisnes yang mengambil bahagian dalam insentif sosial akan memberi kesan positif pada masyarakat dan persekitaran mereka. Wajib muasah menyatakan bahawa pelaksanaan konsep ini dapat menguatkan hubungan dengan Allah dan memperkuatkan kriteria dan membentuk masyarakat yang diarahkan oleh nilai-nilai moral dan etika Islam. Kita pergi kepada wajib mudayak. Wajib mudayak ialah kewajipan yang perlu waktu pelaksanaannya hanya boleh dipergunakan untuk melaksanakan kewajipan tersebut. Sebagai contoh, pada bulan Ramadan,
Selama bulan Ramadan, seorang mukallaf hanya boleh berpuasa Ramadan sahaja. Oleh itu, dia tidak boleh meniatkan puasa lain seperti puasa sunat, puasa ganti atau yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan hadzal ladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Iaitu beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kerana itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu sahaja. Okey, konsep wajib mudayak. Wajib mudayak ini bermaksud yang dipersempitkan, iaitu waktu. Sebagai contoh, wajib mudayak adalah kewajipan yang waktunya ditentukan oleh syariat yang di waktu tersebut tidak mungkin untuk menunaikan ibadah lain yang sejenis. Para ulama mazhab Hanafi menyebutnya miyar. Contohnya adalah puasa bulan Ramadan, di mana tidak mungkin kita menunaikan puasa selain puasa Ramadan. Inilah makna di waktu tersebut tidak mungkin untuk menunaikan ibadah lain yang sejenis. Okey, syarat wajib mudayak pula ialah dalam Islam, konsep wajib mudayak berkaitan dengan bulan Ramadan. Hal ini kerana untuk memastikan masyarakat tidak terpesong atau untuk memberitahu tentang hukum yang perlu dipelajari oleh masyarakat agar tidak melakukan sebarang kesalahan dalam agama. Syarat bagi wajib mudayak ialah hendaklah berlaku bagi jenis kewajipan tertentu sahaja seperti bulan Ramadan dan solat. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan untuk menunaikan kewajipan puasa, maka tidak boleh ditunaikan pada waktu yang lain. Hal ini telah disepakati oleh ulama. Ulama Hanafiyah memperincinya bahawa apabila puasa ditunaikan dengan niatnya dalam hari-hari di bulan ini, ia pun berubah menjadi wajibnya Ramadan, baik pelaku puasa meniatkannya atau tidak niat puasa tertentu. Mereka berkata hal ini kerana tujuannya batal pada niat yang berlawanan, sehinggalah tinggallah puasa mutlak dan dengan itu dilakukan puasa wajib. Sebahagian besar ulama berlawanan dengan mereka dalam masalah itu. Maka mereka mensyaratkan niat kerana menghilangkan kesyariatan selain puasa tertentu, selain puasa tertentu dalam bulan Ramadan, menyebabkan tidak sah puasa yang lain itu dalam bulan Ramadan. Okey, seterusnya aplikasi umum bagi wajib mudayak. Konsep wajib mudayak dalam Islam berkaitan dengan perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Prinsip-prinsip ini membentuk pengetahuan dan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan niat dan menetapkan waktu dengan betul. Prinsip wajib mudayak boleh dipergunakan dengan lebih mudah dalam kehidupan seharian. Individu mempunyai keupayaan untuk menetapkan atau membuat sesuatu perkara berlandaskan ajaran agama supaya tidak terpesong. Selain itu, wajib mudayak ini juga mengajar seseorang mempermudahkan urusan seharian mereka. Sebagai contoh, ketika seorang ingin menunaikan solat zuhur, akan tetapi waktu solat zuhur hanya tinggal beberapa minit lagi untuk habis dan cuma ada waktu yang cukup untuk mengerjakan solat zuhur sahaja, maka pada waktu tersebut ia hanya boleh melaksanakan solat zuhur dan tidak boleh menunaikan solat selain zuhur. Di samping itu, wajib mudayak dalam aplikasi umum juga dapat melahirkan masyarakat yang amanah dan bertanggungjawab dalam urusan seharian. Sebagai contoh, apabila seorang itu mempunyai sifat yang amanah dan bertanggungjawab, sudah pasti dia tidak akan melambat-lambatkan solat kerana itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umatnya. Seterusnya ialah aplikasi wajib mudayak dalam muamalat. Wajib mudayak juga mempunyai pelbagai prinsip dalam konteks muamalat, iaitu dari segi penetapan waktu solat dan penetapan niat berpuasa dalam Islam.
Muamalat merupakan bahagian penting dalam kehidupan seharian masyarakat. Oleh itu, prinsip yang boleh diterapkan dalam muamalat Islam ialah wajib mudayyak, iaitu wajib yang berkaitan dengan waktu. Wajib mudayyak dalam muamalat meningkatkan disiplin dan sifat bertanggungjawab seseorang dalam sesebuah syarikat, kerana menjaga waktu dapat menciptakan masyarakat yang berkelakuan baik dalam sesebuah organisasi, sekaligus dapat memastikan kelancaran operasi dan kesejahteraan sesebuah organisasi. Sebagai contoh, apabila penjagaan waktu dapat dijaga dengan baik, sudah pasti seseorang tersebut berdisiplin dan tidak mengambil masa yang lama untuk menyiapkan sesebuah tugasan. Selain itu, dalam aplikasi muamalat juga dapat membantu masyarakat memupuk kesedaran keagamaan dan ketulusan dalam urusan kewangan sesebuah syarikat. Hal ini kerana apabila penjagaan waktu yang tepat dapat melahirkan masyarakat yang amanah dalam sesuatu pengurusan tentang penjagaan kewangan sesebuah organisasi. Akhir kata, secara keseluruhannya, prinsip wajib mudayyak dalam muamalat memberi kesan yang positif untuk mengekalkan dalam penjagaan waktu yang tepat dalam setiap aspek muamalat. Oleh itu, ia dapat menguntungkan kedua belah pihak, sama ada peniaga ataupun pelanggan, kerana menerapkan prinsip penjagaan waktu yang tepat, berdisiplin dan amanah dalam setiap pengurusan pekerjaan. Wajib Zusyabahain ialah wajib muwassa sekaligus mudayyak, iaitu waktu mulainya sama dengan waktu akhirnya dan waktunya panjang. Wajib ini menyerupai wajib muwassa dari segi waktu yang disediakan lebih luas daripada waktu mengerjakannya, dan juga menyerupai wajib mudayyak dari segi tidak boleh mengerjakan 2 haji dalam 1 tahun. Berdasarkan konteks wajib Zusyabahain, iaitu menunaikan haji. Haji merupakan ibadah yang wajib ditunaikan sekali seumur hidup oleh setiap umat Muslim yang berkemampuan. Terdapat beberapa syarat wajib Zusyabahain. Yang pertama ialah Islam. Hal ini kerana ibadah haji diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang berkemampuan, tetapi tidak diwajibkan kepada orang kafir. Seterusnya ialah baligh. Ibadah haji tidak diwajibkan kepada kanak-kanak yang belum mencapai umur baligh. Namun sekiranya terdapat kanak-kanak yang menunaikan ibadah haji dan umrah, ibadah tersebut dikira sah. Di samping itu, syarat untuk menunaikan ibadah haji ialah berakal, kerana orang gila atau tidak waras tidak wajib menunaikan ibadah haji dan umrah ke atas dirinya, kerana seseorang Muslim yang ingin menunaikan ibadah haji mestilah berakal dan waras bagi memastikan ibadahnya sah di sisi Allah. Selain itu, seorang Muslim yang ingin menunaikan ibadah haji perlulah merdeka, iaitu bebas dari sebarang perhambaan, kerana ibadah haji tidak diwajibkan ke atas seorang hamba selagi mana mereka tidak dimerdekakan oleh tuannya. Akhir sekali, syarat untuk menunaikan ibadah haji ialah berkemampuan. Berkemampuan dari aspek mental dan fizikal bagi menunaikan ibadah haji dan umrah. Seseorang jemaah yang berkemampuan dalam perbelanjaan untuk diri. Aplikasi umum bagi wajib Zusyabahain ialah berkait rapat dengan perkara yang berlaku dalam kehidupan. Hal ini kerana menunaikan ibadah haji ini menjadikan kita seorang yang taat kepada perintah Allah. Ibadah haji juga menjadikan kita seorang yang tawakal, sabar dan patuh terhadap Allah di dunia dan akhirat. Seterusnya, dengan menunaikan ibadah wajib Zusyabahain dapat mengajar kita erti kesederhanaan dalam kehidupan. Hal ini kerana semua jemaah haji yang mengerjakan ibadah haji mengenakan ihram yang menunjukkan kesederhanaan tanpa mengira status sosial atau kekayaan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahawa manusia sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aplikasi wajib Zusyabahain dalam muamalat pula merangkumi prinsip kesedaraan, keadilan dan amanah dalam melakukan sebarang interaksi ekonomi dalam Islam. Hal ini sangat penting kerana Islam menekankan keadilan dan hubungan persaudaraan dalam sebarang aktiviti perniagaan. Selain itu, wajib Zusyabahain yang berkaitan dengan haji juga mementingkan tentang kebersihan rohani dan jasmani. Hal ini kerana individu yang terlibat dalam aktiviti perniagaan perlu menjaga penampilan diri dari segi kebersihan pakaian dan kebersihan rohani, iaitu kebersihan hati, agar tidak melakukan sifat-sifat mazmumah dalam urusan perniagaan. Secara keseluruhannya, wajib Zusyabahain menitik beratkan banyak perkara dalam konteks muamalat seperti amanah dan keadilan dalam melakukan transaksi bisnes.
Hal ini demikian kerana prinsip ini penting dalam urusan transaksi agar tiada pihak yang teraniaya bagi memastikan keuntungan kepada semua pihak. Akhir sekali, wajib Zulkifli merupakan perkara penting dalam kehidupan Muslim. Kerana wajib Zulkifli merangkumi banyak perkara dalam kehidupan umat Islam yang boleh dijadikan panduan kepada umat Islam. Kesimpulan. Dalam kesimpulan, dapat disimpulkan bahawa dalam Islam terdapat 3 jenis kewajipan yang sangat penting bagi setiap Muslim, iaitu wajib al-muwasa', wajib zu al-syaba'ain dan wajib al-mudaya'. Wajib al-muwasa' terkait dengan ibadah solat fardu, wajib zu al-syaba'ain berkaitan dengan ibadah haji pada bulan-bulan tertentu, dan wajib al-mudaya' terkait dengan kewajipan menunaikan ibadah puasa fardu pada bulan Ramadan. Penting bagi setiap Muslim untuk berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan keredaannya, meraih pahala dan menghapus dosa. Ibadah yang dilaksanakan menjadi bekalan untuk akhirat dan juga menjadi penolong bagi umat Islam untuk mencapai syurga. Dengan demikian, setiap Muslim diharapkan menjalankan kewajipannya dengan penuh kesungguhan dan ketakwaan agar dapat mencapai tujuan akhir yang mulia, iaitu mendapatkan redha Allah dan memasuki syurga.